بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع. Dia masuk dalam masjid, kemudian imam sedang rukuk. Wahwa raki'un. Dia masuk, Nabi sedang salat dan Nabi sedang rukuk. Faraka'a qabla an yasila ila saf. Maka Abu Bakrah pun rukuk sebelum dia sampai dalam saf. Dia rukuk sebelum masuk dalam saf. Fazakara lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala lahu an-nabiy. Kemudian disebut oleh Nabi ataupun disebut kepada Nabi, faqala lahu an-nabi, maka Nabi berkata kepada beliau, zadakallahu hirsan, mudah-mudahan Allah menambahkan kepada engkau hirsan, iaitu hirsan berjaga-jaga ataupun bersemangat dalam cepatlah dalam nak pergi solat. Wala ta'ud, dan jangan ulang. Wala ta'ud, jangan ulang. Rawahul Bukhari wa zada Abu Dawud. Imam Abu Dawud menambah lafaz faraka'a duna saf, maka dia rukuk sebelum sampai masuk dalam saf. Summa masya ila saf, kemudian dia pun dalam keadaan rukuk berjalan masuk dalam saf. Hadis Al-Bukhari. Hirsan maksudnya ar-raghbatu syadidah fil khairi wal musara'atu ilaih. Maksudnya ar-raghbah syadidah, sangat-sangat nakkan kepada kebaikan, wal musara'ah, bersegera kepadanya, kepada kebaikan. Kerana Abu Bakrah lewat. Abu Bakrah datang lewat. Bila dia lewat masuk untuk salat, maka bila dia masuk Nabi dah rukuk. Oleh kerana dia masuk lewat dan masuk sedang Nabi rukuk, dia tak nak tertinggal rakaat tersebut. Maka dia pun rukuk duna saf. Maka dia pun rukuk sebelum masuk dalam saf. Dan dabba yadubbu, dia pun dabba yadubbu, dia pun berjalan dalam keadaan rukuk masuk dalam saf. Sehingga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW tanya lepas habis salat, siapa yang buat demikian? Kemudian Abu Bakar kata, aku wahai Rasulullah. Nabi kata, kenapa? Kenapa buat demikian? Dia kata, takut tak dapat rakaat. Takut tak dapat rakaat. So dia pun rukuklah sebelum masuk saf. Maka Nabi pun jawab, zadakallahu hirsan, mudah-mudahan Allah menambahkan engkau perasaan ingin lagi bersegera dalam kebaikan. Wala ta'ud, dan jangan ulang. Wala ta'ud. Wala ta'ud al-asahhu fi riwayatiha as-salas. Wala ta'ud bi fathi ta wa sukun al-ain wa dhammu dal akhiruhu waw. Disebut perkataan la ta'ud itu dalam al-asah fi riwayatiha, dalam beberapa riwayat yang asah,
Disebut wala ta'ud bi fathit ta bari atas wa sukunil ain mati. Kemudian wa dhammud dal bari depan. Wala ta'du atau wala ta'ud, jangan ulang, jangan buat lagi, wala ta'ud. Tapi bila dia baca wala ta'du huwa al-jari'us syadid, jangan bersegera, maksudnya jangan berlari-lari dengan begitu kencang. Wala ta'du al-mukhalifu lis-sakinati wal-wiqar, yang perkataan ta'du maka dia al-jari' al-syadid, berlari, maksudnya berlari masuk dalam saf, yang bertentangan dengan as-sakinatu wal-waqar. Sakinah tenang, waqar. Kan kita disuruh nanti dalam hadis yang akan datang, kita disuruh datang salat dalam keadaan sakinah wal-waqar. Jangan tergopoh-gapah dan tergesa-gesa. Wal riwayatul akhra dabatat ta'ud. Maka riwayat yang lain disebut ta'ud bi fathit ta' wa dhammil ain. Ta'ud ay ila sur'ati li idrakir raka'ah, iaitu maksudnya jangan cepat-cepat sangat nak kejar rakaat, jangan cepat-cepat nak kejar rakaat. War ruku' duna saf, dan ruku' sebelum masuk dalam saf. Inna man adraka al-imam raqi'an, maka apa yang boleh kita ambil dari hadis ini? Orang yang dapat bersama dengan imam raki'an dalam keadaan ruku' duna saf, faraka'a duna saf thumma dakhala fihi aw waqafa ma'ahu akhar faruku'uhu sahihun wa qad adraka ar-raka'ah. Siapa yang masuk dan imam sedang ruku', faraka'a duna saf, dan dia pun ruku' sebelum masuk dalam saf, summa dakhala fihi, kemudian dia berjalan masuk dalam saf dalam keadaan ruku', awaqafa ma'ahu akhar faruku'uhu sah, maka rukuknya itu sah, rukuknya itu sah. Wa qad adraka raka'ah, maka dia mendapat rakaat. Itu yang kita faham zahir hadis. Nak mati ni, dah tak ada bateri. Oh udah. So halo ada. Secara zahir hadis, Abu Bakrah rukuk sebelum sampai dalam saf, rukuknya sah. Sebab Nabi tak suruh ulang. Nabi tak suruh dia ulang rakaat tu. Dia punya tek. Kemudian, innal mashya al-yasir fi salati li maslihatiha la yadur as-salah wa la yaqilla biha. Sesungguhnya berjalan al-yasir, berjalan yasir sedikit fi salat, dalam salat, li maslahatiha, kerana maslahah salat, kerana maslahah salat. Tak ada. Dah ada butang tak tindih. Tadi tindih lah. Lepas tu dia macam berjalan yasir, berjalan sedikit untuk maslahah salat. La yadur, tidak memudaratkan salat tersebut dan tidak mencacatkan salat. Sebab Abu Bakrah berjalan untuk maslahah salat, bukan berjalan selain daripada maslahah salat. Siapa yang berjalan-jalan bukan maslahah salat, batallah salatnya. Dan mazhab Syafi'i dan juga fuqaha yang lain, berjalan berturut-turut kan membatalkan salat. Berjalan berturut-turut membatalkan salat. Inna raka'ata tudraku bi idrakir ruku'. Kemudian salat itu dikira rakaat itu dengan dapat rukuk. Dapat rukuk, dapat rakaat. Ma'al imam, bersama imam. Fan Nabi SAW ajazalahu, dan Nabi mengharuskan baginya itu rakaatnya.
walau kana ghairu mujzi'ah, kalaulah tidak sah, Nabi dah suruh dah Abu Bakrah mengulanginya sebagaimana yang Nabi arah kepada orang yang buruk solatnya untuk mengulangi salat. Al-musi'u salatahu, hadis tentang salat. Hadis tentang orang yang salah solatnya. 3 kali Nabi suruh ulang salat. Pergi balik salat, engkau tidak salat. Dia bersolat. Dah datang kali kedua, pergi balik salat, engkau tidak salat. Nabi suruh ulang. Tapi Abu Bakrah punya kes, Nabi tak suruh ulang. Nabi tak suruh ulang. Walamma rawa Abu Dawud, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bisanadin sahihi marfu'an, man adraka ruku' adraka raka'ah. Siapa yang dapat rukuk bersama imam, dia mendapat rakaat bersama imam. Ustaz. Wa hadha huwa al-marwi 'anis salaf, dan inilah yang disebut oleh para salaf. Itu siapa yang dapat rukuk dapat rakaat. Itu diriwayatkan daripada salaf dan juga ammatul ummah, daripada kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab yang 4. Siapa dapat rukuk dapat rakaat. Siapa tak dapat rukuk tak dapat rakaat. Maksud dapat rukuk apa dia? Allahu akbar. Masuk Allahu akbar. Okay. Imam pun sami Allahu liman hamidah, dia pun sami Allahu liman, dapat rukuk. Tapi imam rukuk, dia datang Allahu akbar, Allah sami Allahu liman hamidah, tak dapat. Sebab telah berselisih dengan imam dan dia tidak dapat rukuk dengan imam. Maka tak dapat, rakaat tu tak dikira, tak sah. Siapa yang dapat rukuk bersama imam, baru dapat rakaat. Siapa yang tak dapat rukuk bersama imam, tambah 1. So dia tak dikira rakaat. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr 'anil 'addu li'annahu munafil lis-sakinati wal waqar. Dalam hadis ini bagi pandangan yang menyatakan la ta'ud, bukan la ta'ud, la ta'du. Jangan bersegera, jangan duk bergegah-gegah nak kejar solat. Maka Nabi larang daripada perkara itu kerana dia menafikan sakinatu wal waqar. Dia menafikan arahan Nabi supaya masuk dalam salat dalam keadaan tenang, tak tergopoh apa. Walamma fil Bukhari wa Muslim iza sami'tumul iqamah, dan juga dalam Al-Bukhari dan Muslim ada hadis iza sami'tumul iqamah, apabila kamu mendengar al-iqamah, famshu wa alaihi sakinah wal waqar, maka datangilah dia dalam keadaan tenang wal waqar. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Siapa apa yang kamu dapat, dapatlah. Apa yang kamu kurang, faqdu, maka hendaklah kau sempurnakan, au faatimmu. Berkata al-Imam Ibn al-Qayyim, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Abi Bakrah, la ta'du, la ta'du. An-nahyu atau nahyu an shiddati sa'i, larangan daripada duk bergegah-gegah. Al-mustahabbu liman ata ila salati an ya'ti ilaiha bis sakinati wal waqar, dan juga hadis menunjukkan mustahabnya kita mendatangi salat itu dalam keadaan begitu tenang. Dan itu adalah adabnya. Waliyasil ma adrak ma waliyusalli ma adrakahu, dan hendak dia salat apa yang dia dapat dan dia qada apa yang dia tertinggal. Dan juga mengikut larangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu hukum am, iaitu sebagaimana Nabi sebut, la ta'tuna salah, jangan kamu mendatangi salat tas'aun, dalam keadaan berlari ataupun bersegera. Hadhihi al-munaqqabatul kubra li Abi Bakr radhiyallahu anhu min ridha'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ridha'in Nabi wa du'a'ihi lahu wa ta'yidu anna ma fa'alahu wa man min dawa'il hars 'ala al-ibadati wa ta'atillah. Hadis ini juga adalah suatu manaqib, pujian kepada Abu Bakrah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan doa Nabi kepada beliau, mudah-mudahan Allah menjadikan engkau itu haris,
Nabi doa kepada Abu Bakrah. Mudah-mudahan Allah menjadikan dia itu haris. Dan juga Nabi menyebut tentang ataupun hadis ini menjadi kebaikanlah untuk Abu Bakrah. Baik. Berikutnya, hadis ni sebahagian para ulama menyatakan maksud la ta'ud, jangan ulang. Jangan ulang maksudnya jangan ulang perbuatan tersebut. Satu, bersegera ataupun bergegas dalam nak masuk dalam salat ataupun kejar imam. Yang kedua, wala ta'ud, jangan buat lagi perbuatan tu. Iaitu jangan rukuk sebelum saf. Wala ta'ud, jangan ulang. Jangan rukuk sebelum saf sebagaimana yang engkau buat tadi tu dengan sah salatnya. Tapi Nabi kata jangan ulang lagi. Jangan buat demikian. Maka khilaf di kalangan para ulama. Adakah yang dimaksudkan hadis ini larangan Nabi daripada bersegera atau larangan Nabi daripada rukuk sebelum sampai saf? Mazhab kita Asy-Syafi'i kata makruh. Mazhab Syafi'i kata tak boleh melainkan masuk dalam saf. Kerana ada hadis yang lain. Jangan seseorang itu rukuk sebelum dia sampai dalam saf. Tinggal ada ulama bahas tentang kedhaifan riwayat tersebut. Mazhab Malikiyah menyatakan sebagaimana hadis Abu Bakrah. Mazhab Maliki menyatakan bolehnya perbuatan rukuk sebelum masuk dalam saf. Kerana warid daripada Abu Bakrah dan juga sahabat yang lain, Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud pernah juga jadi demikian. Dia rukuk belakang sebelum masuk saf dan juga ada orang lain juga bersamanya. Kemudian orang tu macam lepas habis solat tu dia rasa macam confused sikit. Maka Ibn Mas'ud kata kepada dia, engkau dikira mengikut sunnah. Engkau dikira mengikut sunnah. Maksudnya apa? Maksudnya rukuk sebelum masuk dalam saf sunnah. Abdullah ibn Zubair juga meriwayatkan benda yang sama. Jadi oleh kerana ada beberapa sahabat yang meriwayatkan, bukannya hanya Abu Bakrah. Dalam hadis Abu Bakrah ini marfu'. Kan? Dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Zubair, maka ini diriwayatkan daripada Qasim, daripada Malik, daripada Imam Malik rahimahullah. Maka mazhab Maliki boleh untuk rukuk sebelum masuk dalam saf dan dia sunnah. Tapi ada dua syarat. Ada dua syarat. Syaratnya adalah bukan daripada pintu masjid. Syaratnya lebih kurang qadar. Qadar bila dia rukuk, dia berjalan lebih kurang 2 saf. Lebih kurang 2 saf. Dan syarat yang kedua, kalau dia rasa tak boleh sampai dalam saf sebelum imam bangkit i'tidal, jangan buat. Ha? Satu, qadar yang boleh masuk rukuk sebelum dalam saf lebih kurang safain, 2 saf ataupun 3. 2 atau 3 lah. Yang dia dah okey dah kira 2 saf ni, Allahu Akbar, dia pun rukuk. Sebab nanti takut tak dapat rukuk bersama imam. Kemudian dia pun jalan. Yang kedua, kalau dia yakin dengan dia rukuk sebelum masuk saf itu, sebelum sampai dalam saf, imam belum bangkit lagi. Jika dia masuk, tak dan ni, tak dan. Kalau dia angkat takbir, rukuk, imam mesti bangkit i'tidal. Jangan buat. So dia masuklah, datang seperti biasa. Masuk dalam saf. Baru Allahu Akbar. Yang mana dapat, yang mana tak dapat, atimmu. Sempurnakanlah. Tambah saja. Yang mana dia tak dapat. Itu dalam mazhab Maliki lah. Mazhab Abu Hanifah, kalau seorang tak boleh,
Kalau beramai boleh. Apa pula? Maksudnya kalau ada satu orang saja masuk masjid, Allahu Akbar, dia berrokok, tak boleh. Kalau dia bertiga. Okey, kita lambatkan rokok. Allahu Akbar, rokok. Bertiga je. Get, masuklah saf. Boleh. Waktu rokok tu lah. Waktu rokok tu jalan lah. Dalilnya? Nanti akan datang hari-hari. So, itu beberapa pandangan tentang rukuk qabla as-saf. Oleh kerana dia ada kena-mengena dengan tajuk La salata liman salla wahdahu. La salata, tidak ada salat liman salla wahdahu qabla sa'u duna as-saf atau khalfa as-saf. Siapa yang salat di belakang saf seorangan, maka tidak sah. Apabila dia rukuk sebelum masuk dalam saf, dia seorangan, maka tak sah. Kalau dia beramai, kan? Kalau dia beramai, dia tak berseorangan, dia belakang saf, dia bertiga ataupun berdua. Mungkin itu kewajarannya mazhab Abu Hanifah kata demikian. Kerana salat di belakang seorangan tanpa dalam saf, mazhab Hanbali batal. Batal. La salata. Tak ada salat liman salla khalfas saf. Siapa yang salat belakang saf sendirian. Maksudnya tak sah. La salata, tidak sah salatnya. So, itu pandangan tentang hadis Abu Bakrah. Mazhab Maliki kata boleh. Kerana hadis ni dan juga asar para sahabat yang lainnya. Syekh Al-Albani rahimahullah kalau ditanya, boleh. Hadis ni kata wala ta'ud. Ta'ud maksudnya merujuk kepada jangan bersegera tu. Biar tenang. Ditanya kepada Syekh Fauzan, no. Tak boleh. Ulama semasa lah kan. So tak boleh. Hatta Syekh Ibn Uthaymin pun mazhab Hanbali. Tak boleh. So tak boleh rukuk sebelum masuk dalam saf. Mazhab Syafi'i makruh. Kalau dia takbir rukuk sebelum masuk dalam saf, makruh. Tak batal, makruh. So, nak buat yang mana satu? Mazhab Maliki agak bagus juga. Satu, kerana hadis lah, riwayat. So, dia boleh rukuk sebelum masuk dalam saf kalau takut terlepas rakaat. Tapi, kadar yang dia bagi tahu tu lebih kurang 2 saf ataupun 3 saf dengan kadar yang boleh kita kejar imam supaya dia belum bangkit lagi. Dijawab, kalau orang tanya kadar hak yang boleh rukuk tu, kita kadar yang makul lah. Yang makul, masuk akal lah. Kalau masuk daripada masjid pintu belakang tu kemudian nak rukuk jalan ke depan, jenuh lah. Hak tu masuklah dalam perbahasan lain, bergerak lebih 3 kali kan, ataupun bergerak mutatalian, bergerak berterusan. Batal solat kan, bergerak berterusan. Khilaf. Disebabkan pemahaman kepada hadis tadi lah. La ta'ud. Jangan ulang. Jangan ulang. Maksudnya, jangan ulang perbuatan tu. Jangan ulang rukuk sebelum sampai dalam saf. So, tak boleh lah.
Hak ulang. Yang tadi tu lah. Yang tadi tu lepas lah. Sah. Kalau ulang tak boleh. Jangan buat lagi perangai macam tu. Tu maksudnya. Ha? Tak tahu. Ha? Kalau tak tahu, sah. Kalau dah tahu, bagi mazhab yang kata tak boleh, tak sah. Bagi mazhab yang kata boleh, tak ada isu. Maka dia boleh jalan. Masuk dalam saf. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. Dari Wabisah ibn Ma'bad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang sedang salat khalfas saffi, belakang saf, wahdahu, bersendirian. Fa'amarahu an yu'ida salah. Maka Nabi suruh orang ni tadi ulang balik salat. Nabi suruh ulang balik salat. Hadis sahih. Walahu an Talq radhiyallahu anhu la salata lil munfaridi khalfas saffi. Tidak ada salat bagi orang yang bersendirian khalfas saf, belakang saf. Wazad at-Tabrani fi hadis Wabisah. At-Tabrani menambah dalam hadis Wabisah, ala dakhalta ma'ahum aw ijtararta rajulan. Ala, sama ada dakhalta ma'ahum, kamu masuk bersama dengan mereka dalam saf, aw ijtararta rajulan, atau kamu ijtararta. Ishtararta jarra sahibathu fanjarra. والمراد جذب الرجل من الصف بلطف وإقامته معك ليصافك. Maksudnya menarik orang depan ke belakang. Menarik orang depan ke belakang. Sama ada kamu masuk dalam saf atau awishtararta rajulan, kamu tarik orang ke belakang. Hadis tu riwayat At-Tabarani. Macam mana? Menurut hadis. Nanti dulu. So hadis ni digunakan oleh mazhab Hambali, siapa salat di belakang berseorangan batal. Jemaah lah. Dia mesti masuk dalam saf, atau kalau ikut yang berikutnya, tarik seorang ke belakang. Hadis yang awal tadi, hadis Wabisah ibn Ma'bad, itu Nabi nampak seorang salat seorangan di belakang saf. Nabi kata, Nabi suruh dia ulangi salat. Menunjukkan wajibnya salat dalam saf. Menunjukkan wajib salat dalam saf. Siapa datang salat jemaah, dia salat sendirian belakang, tak sah. Faman salla munfaridan, siapa salat sendirian, lam tasihhu salatahu, tidak sah salatnya. Wa alaihi i'adatu salah, wajib atasnya mengulangi salat. Al-hadisu qala bihi al-Imam Ahmad. Maka hadis ini dipakai oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ibn Hanbal. Falam yujiz salat al-munfaridi khalfas saf. Maka Imam Ahmad tak bagi salat bersendirian di belakang saf. Amma Syafi'iyu, adapun al-Imam Syafi'i, fayaqul law sabata hadha al-hadis la qultu bihi. Kata al-Imam Syafi'i, kalau hadis ni sabit di sisiku, akan ku berpandangan demikian. Bermaksud di sisi al-Imam Syafi'i hadis ni ada problem.
قال البيهقي الاختيار أن يتوقع ذلك لثبوت الخبر المذكور وهذا الحديث لا ينافي حديث أبي بكر في مذهب الإمام أحمد فإنه يصحح صلاة من ركع دون الصف ثم دخل فيه أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام. Maka dalam mazhab Syafi'i, solat bersendirian belakang saf sah. Sah. Bersendirian belakang saf seorang sah. Adapun hadis yang ke-340 iaitu hadis talq. La salata lil munfaridi khalfa as-saffi ala dakhalta ma'ahum aw ishtararta rajulan. Hadis 340 yadullu aidan ala adami sihhati salatil munfarid khalfa as-saffi. Hadis itu juga menunjukkan tidak sah salat bersendirian belakang saf. Wal afdalu hamaluhu ala man wajada mahallan fi as-saffi falam yaqifu fihi wa innama waqafa wahdahu munfaridan. Maka dia kata al-afdalnya hamalahu ala man wajada mahallan. Maka sebagian para ulama menjamakkan hadis-hadis ini ataupun sebagian berdasarkan kaedah juga. Hadis ini bermaksud kalau sekiranya seseorang yang mendapatkan di dalam saf di depan tu ada ruang kosong, kemudian dia pergi salat di belakang, yang tu terpakai hadis ni, maksudnya tak sah. Siapa yang saf depannya ada kosong, dia pergi salat sendirian kat belakang, maka hadis tu kepada orang yang macam tu buat panggil. Dia nampak dah kosong ujung sana, malas nak berjalan sana. Dia pun solat seorang-seorang belakang. Tak boleh. Jemaah lah, ikut jemaah, tapi dia solat seorang-seorang belakang. Dia tak ada kawan dalam saf dia. Bukan solat seorang-seorang kat belakang masjid. Saf sama ada penuh, dia solat seorang-seorang belakang sebab dah penuh, atau ada ruang kosong tapi dia tak penuh kan, dia solat belakang. Mungkin jauh ke, nak kejut imam rukuk ke. Tadi kan tak ada orang. Maksudnya dalam saf tu ada orang, tapi tengah-tengah kosong. Itu pun masalah berikutnya. Sebab ada orang berpandangan, dia pun masuk, tak ada orang, dia pun start belah kanan. Ada orang lain pula mungkin, Allah jauh nak pergi, dia pun start belah kiri. Ada orang, apa hal ni, start belah tengah, dia pun start tu. Laga kan semua sekali. Nak buat stop start pada mana? Tengah lah. Kena tengah lah. Tapi jadi juga. Ada orang bila start belah kanan, ataupun dia tak ujung kanan sangat, dia belah kanan. Wallahualam. Kalau dah ada, mungkin dah 2-3 orang dah pergi buat perangai macam tu, ikut je lah yang kanan tu. Wallahualam. Kalau tak ada, patut asalnya start daripada kanan, daripada tengah lah. Yang mana paling hampir dengan imam. So start daripada tengah.
Ha. Ha. Itu pun satu hal yang berikutnya. Yang pergi gatal nak sembahyang kat koridor tu kenapa? Orang penuhkan dalam dewan masjid dulu. Kerana apabila kita start pula, walau dah 5 soft dah, dia pun pergi gatal, pergi kat beranda luar sana. Tidakkah dah terputus soft? Tidakkah dah ada dinding yang menghalangi antara dia dengan jemaah dalam? Macam ni. Sepatutnya start di belakang tiang. Kerana Nabi tak bagi salat baina sawari. Nabi tak bagi salat di antara dua tiang. Melainkan isu Jumaat. Kalau dah Jumaat dah habis semua penuh belakang, no problem lah. Yang kat luar-luar tu tak ada masalah. Tapi ini, hak dalam belum penuh lagi, dia pergi buat dah yang kat luar tu. Itu salah lah. Maksudnya terpisah juga. Orang sepatutnya sedaya upaya jangan putuskan saf. Sebab tu Nabi tak bagi salat baina sawari. Kenapa tak boleh baina sawari? Kerana terputus saf. Kerana bila ada orang salat di tengah ni, orang yang berikut di belah sana kan dah putus dengan tiang. So yang sepatutnya depan tiang sana ada 3 saf. Kemudian tiang, saf yang keempat. Kemudian ada saf yang kelima yang tak ada tiang. Sepatutnya start saf yang keempat adalah di belakang tiang. Kosongkan saf yang ada tiang. Adakah dia masuk dalam hadis ni? Tak masuk. Sebab ada hadis lain, tak boleh salat baina sawari. Tak boleh salat di antara dua tiang. Kerana telah memutuskan saf. Tapi orang buat macam mana? Innama waqafa wahdahu munfaridan amma ma'a adami wujudi furja. Tapi kalau sekiranya dah tak ada ruang dalam saf yang di awal itu, fal ahsan huwal qawlu bi sihhati salatihi bina'an 'ala al-qa'idah. Maka para ulama sebut hadis ini kalau sekiranya orang yang mendapati ada saf di hadapannya kosong, dia sengaja tak nak masuk dan dia buat saf sendirian belakang, tak sah. Tapi kalaulah saf memang penuh dah, memang penuh, full, dia masuk seorang, maka dia pun solatlah di tengah-tengah belakang seorang-seorang. Sebab dah tak ada ruang dah. Maka orang ini sah solatnya. Disebabkan kaedah suqutul wajibat inda adamil qudrah alaiha. Kerana jatuhnya perkara wajib kerana tidak ada qudrat untuk melakukannya. Tidakkah dalam hukum syariat kita boleh meninggalkan yang wajib jika ada keuzuran? Kan? Itu kaedah umum. Ada keuzuran yang wajib di-skipkan. Kan? Apabila memenuhkan saf itu adalah suruhan agama, dan Nabi sendiri kata siapa yang salat di belakang saf sendirian tidak ada salat baginya, maka asalnya tak ada salat baginya. Tapi oleh kerana ruang dah tak ada, dah full dah, dan dia datang berseorangan, dia nak buat apa? Walaupun adalah sebahagian para ulama sebut dia tunggulah sampai orang habis solat kemudian dia solat seorang-seorang. Sebab dia seorang-seorang. Tapi jumhur berdasarkan kaedah, maka suqutul wajibat inda adamil qudrah, jatuhnya, gugurnya kewajipan apabila tak mampu kita buat. Maka gugurlah kewajipan dah. Haji wajib tak? Wajib lah. Tapi gugur tak haji kalau perempuan yang tak ada mahram? Gugurlah. Sampai ketua dia tak kahwin, tak ada orang dak dia. Abang pun tak ada. Semua adik-beradik perempuan Melaka. Bapak meninggal. Tak ada dah, tak ada siapa dah. Dia sebatang kara je.
Ibu tunggal. Ataupun anak dara tunggal. Dia tak boleh pergi haji. Disebabkan ada keuzuran kat situ. Dan dia tak boleh nak buat benda wajib itu disebabkan ada benda halangan. Maka pada dia, hukum haji pada ketika dia ada halangan, maka sukut, jatuhlah. Maka jatuhnya wajib nak nak memenuhkan saf tu, tapi sekarang saf dah penuh. Takkan nak berimpit-rimpit lagi mau getala dengan orang. Kan? Maka dia pun terpaksalah solat bersendirian kat belakang saf. Fahazi hiya qa'idatu syara' fi kulli wajibat asy-syar'iyyah, dan ini adalah kaedah syarak dalam wajibat semua sekali. Maka di sini jumhur kata sah solatnya. Maka jumhur menggunakan kaedah ni untuk menjamakkan bainal adillah, antara semua dalil-dalil yang ada. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب فلم يوجب الله تعالى ما يعجز عنه العبد كما أنه لم يحرم عليه ما اضطر عليه إليه. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, antara usul kulliyah, usul yang umum, kulli, usul kaedah umum, annal ma'juz, orang yang ajuz, orang yang ada keuzuran ya, ataupun lemah daripada nak buat yang wajib ni fi syarak, maka jatuhlah kewajipan wajib baginya, dan Allah tidak mewajibkan baginya apa yang dia tak mampu untuk dia lakukan. Begitu juga benda haram, Allah tidak haramkan benda yang terpaksa untuk diambil. Sebagaimana dah tak ada makanan melainkan yang ada babi saja. Punya teruk dah, babi je yang ada. Betul tak contoh tu? Ada ustaz kata tak betul contoh ni. Ustaz-ustaz bila nak kata terpaksa buat contoh makan babi. Kan ada benda-benda yang lain. Dah ada benda lain, tak payah bincang lah. Ngok. Dah ada makan benda lain, makanlah. Kita bincang sekarang ni dah tak ada benda lain. Yang ada babi je. Tak mungkin. Mungkin. Dia naik kapal. Kapal dia kena langgar ikan paus ke apa ke. Maka dia pun naiklah satu bot, umpamanya bot. Yang ada dalam bot tu, betul babi je. Tak mungkin jadi macam tu. Jadi mungkin. Kalau ada orang dalam bot tu, atau ada mayat dalam bot tu, dalam keadaan terpaksa ni, dia makan tak mayat tu? Makan kan? Geli. Memanglah geli. Sebab kita masih ada maruku. Geli lah sebab ada maruku lagi. Tengok cerita Moby Dick tu. Moby Dick, cerpen, buku tu, novel tu. Yang ceritanya apa tu? Ustaz ni tengok filem lah. The Deep apa tu? Alah, cerita. Apa tak tengok cerita? Yang dia pergi kejar ikan paus tu. Kan dia kerjanya tangkap ikan paus. Tapi jadi ikan paus tu menyebabkan kapal dah pecah. Akhirnya masing-masing duduk dalam bot yang penyelamat tu, macam sailor boat tu. Terpaksa catu makanan, biskut catu antara kawan-kawan yang ada. Lepas dah biskut habis semua, maka ada orang dah gila dan sebagainya, bunuh diri. Maka bila bunuh diri, yang dah berbulan-bulan kat laut, takkan nak telan air laut, mana boleh. So makan kawan sendiri ya. Tak mustahil. So ni babi je ada, memang lazat lah. Okay, patah balik. Amma qawluhu aw ishtarar tarajulan. Adapun hadis
menarik orang tadi. Ijtararta rajulan. Qala al-Albani fi ahadits ad-dha'ifah. Huwa dha'ifun jiddan. Hadis itu dhaif jiddan. Hadis menarik orang ke belakang itu hadis yang lemah sangat. La taqumu bihi al-hujjah. Tak boleh buat hujjah lah. Wa idza lam yathbut al-hadith fala yasihhu al-qawlu bi mashru'iyyati al-jazb. Oleh kerana hadis tidak sabit, maka tidak boleh untuk ataupun tidak sah untuk mengambil pandangan masyru'nya tarik orang ke belakang. Masyru'nya tarik orang ke belakang. Li'annahu tashri' biduni nass sahih. Kerana tashri', pensyariatan tanpa ada nas yang sahih, balil wajib an yandumma ila as-saffi idza amkana wa ila salla wahdahu wa salatuhu sahihah. Maka begitu juga apabila dia boleh untuk masuk dalam saf depan, dia kena cuba sedaya upaya lah. Tapi bila dah full, dia pun salat di belakangnya, fa salatuhu wa salatuhu sahihah. Maka salatnya sah. Salatnya sah. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengingkari perbuatan menarik orang ke belakang. Wa yaqul yusalli khalfa as-saffi fadha. Hendaklah dia salat di belakang saf sendirian dan jangan tarik orang lain. Wa tasihhu salatahu fi hadhihi al-halah. Dan sah salatnya dalam keadaan ini fadhan, berseorangan. Lianna ghayatul masafatu an takuna wajibatun fatusqitu bil uzri. Kerana duduk dalam saf itu wajib. Oleh kerana dah tak ada, maka jatuhlah, gugurlah kewajipan. Benda itu disebabkan uzur. Disebabkan keuzuran. Kata Ibn Baz rahimahullah, walaysa lahu, tak boleh baginya menarik seorang pun daripada saf ke belakang. Kerana hadis di dalamnya itu dhaif. Kerana hadis di dalam masalah ini dhaif. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata tarik orang ke belakang. Dalam mazhab Syafi'i, tarik orang ke belakang. Tapi dengan syarat. Mura'at. Dengan meraihkan orang tu sendiri. Dia nak ke belakang ke dia tak nak? Kalau dia tak nak ke belakang, jangan tarik. Itu mazhab Syafi'i. Boleh tarik? Ya, boleh. Tapi kalau orang tu tak nak ke belakang, dia tepih macam tadi. Jangan main-main. Baru tengok mak kilau. Dia nak tepih ke? Solat lah seorang-seorang. Sah tak? Sah. Walaupun begitu, kalau orang itu merasakan, eloklah kita ke belakang, kawan ni tarik aku ni mesti nak geng. Masuk dalam bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Masuk dalam berta'awun 'alal birri wat taqwa. Betul membantu. Orang rapat kan lah. Wallahu a'lam. Yang jelasnya tak boleh tarik. Yang jelasnya tak boleh tarik. Walau mazhab Syafi'i kata boleh, dengan syarat meraihkan orang yang nak ditarik tu. Kalau dia tak nak, tak boleh buat apa. Kalau dia ke belakang, okey lah. Kalau dia ke belakang. Tapi, hadis dhaif. Hadis menarik orang ke belakang adalah dhaif. Semua dalam masjid tu main datang kursus solat jemaah. Maksudnya masing-masing tak faham lah. Hak kawan ni dah ke belakang. Hak yang orang rapat tu tengok kawan sebelah kosong. Rapat lah. Jalan lah.
Menarik orang ke belakang ni, yatarattabu alaihi mafasidun kasirah. Menarik orang yang berada di saf depan ke belakang menyebabkan mafasid kasirah. Menyebabkan banyak cacat yang lain akan datang. Apa dia? Satu, ta'khiru al-majzub anil makanil fadil. Maka kita telah menarik satu orang daripada tempat yang afdal, depan, ila makanil mafdul, kepada tempat yang tidak afdal. Maka kita telah buat sesuatu yang cacat kat situ. Menarik orang ke belakang bermaksud kita menarik dia daripada makan yang afdal kepada makan yang mafdul. Tak patut kan buat ni tu? Memang tak patut lah. Sama juga kalau budak-budak yang dapat soft di depan kita, jangan ditarik ke belakang. Jangan tarik belakang. Budak-budak belakang dah sunat ke belum? Alah, macam orang besar tu sunat semuanya. Kemudian, fataha furjatu fis saf, seperti yang disebut tadi. Kita akan menyebabkan lompong kat depan. Kan? Wan nabiyyu yaqul, dan Nabi kata, hendaklah merapatkan saf dan tutup cacat. Kawan ni dah kosong. Kawan ni kiri, dah hujung sana kosong kan? Hujung sana dah kosong. Dah cacat. Berikutnya, harakatun kathiratu fi salat li ghairi maslahah salatu al-mutaharriku. Iaitu, banyaknya bergerak dalam salat yang tidak ada maslahah. Tak ada masalah untuk dia gerak. At-tashwishu 'ala al-musalli, ganggu orang yang sedang solat. Ganggu orang yang sedang solat. Wa 'ala man bijanibi atau man bijanibaihi wa ishghalu bil ham. Tarik orang, maka orang kiri kanan dah mulalah kacau lah. Siapa nak ke kanan, siapa nak ke kiri ni? Kawan yang ke belakang ni apa, batal ke apa? Tunggu pula kok ada orang belakang nak masuk. Dah lah orang belakang tarik kan. Amalu fil ibadati lam yusra' wa syar'u mabniyun fi ibadatihi ala tawqif wa ma zada ala ma lam yashra'hu Allah wa la rasuluhu fa huwa dakhilu fi babil bid'ah. Dan juga amalan dalam ibadat yang tidak disyariatkan. Apa maksud tak disyariatkan? Kamu pergi tarik orang daripada depan ke belakang, itu tidak disyariatkan. Dan ibadat itu tauqif, dan apa yang kamu buat daripada benda yang tidak disyaratkan oleh Allah dan Rasul masuk dalam bab bid'ah. So menarik orang ke belakang bid'ah. Tak pernah dibuat oleh Nabi dan tak pernah dibuat oleh para sahabat dan sebagainya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu, Ustaz tak panggil kita sambung minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.